bersedekah. Sebelum tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, semalam ada soalan yang ditanya kepada saya yang tak sempat saya jawab, dan juga ada satu soalan yang ditanya kepada saya yang saya juga tak dapat nak menjawabnya secara tuntas begitu, secara jelas, kerana nak tengok juga di Malaysia seperti mana, iaitu tentang isu hibah bersyarat yang ditanyakan semalam. Hibah bersyarat diberikan kepada isteri selepas kematian suami. Suami dia membuat satu perjanjian dan ada saksi secara legalnya bahawa apabila dia mati, sebahagian hartanya akan diberikan kepada isteri. Dia menghibahkan harta dia, tak kisahlah berapa, kepada si isteri dengan syarat selepas si suami tadi meninggal dunia. Jadi digunakan dalam soalan ini hibah bersyarat. Jadi kalau kita rujuk kepada apakah perkara ini menurut kacamata syariat, ataupun apa istilah yang digunakan oleh syariat dalam isu ini, ia dinamakan sebagai al-wasiyah. Sebab apabila kita niat hibah ni apa dia? Hibah ni hadiah. Orang kata hebah dalam bahasa Arab al-hibah tu. Al-hibah ni hadiah. Kita hadiahkan sesuatu kepada seseorang. Jadi dia merupakan salah satu cara untuk berlaku pemindahan milik daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Dan al-hibah ini istilahnya, dia apabila dia bagi kepada seseorang, maka secara automatik barang itu dipindah milik daripada orang yang menghadiahkan kepada orang yang dihadiahkan. Maknanya bukan kena tunggu waktu-waktu tertentu ataupun ditangguhkan sampai selepas mati. Tapi kalaulah pemberian ataupun pemindahan milik itu berlaku selepas mati, maknanya selagi saya hidup bukan kamu punya. Kalau saya mati nanti, oh ya, kamu punya. Maka ketika itu dia ada dua jenis. Satu namanya pembagian harta pusaka yang kita panggil miras ataupun pusaka lah kalau ikut dalam bahasa Melayunya. Satu lagi adalah dipanggil al-wasiyah, wasiat. Wasiat maknanya mewasiatkan bahawa harta saya diberikan kepada fulan bin fulan selepas saya mati. Selagi saya hidup bukan dia punya lagi. Jadi bila seseorang itu dia mewasiatkan hartanya kepada seseorang atau kepada mana-mana institusi, maknanya dia kata kalau saya mati nanti, maka 10% contoh daripada harta saya kena bagi kepada fulan bin fulan, maka itu dinamakan sebagai wasiat. Dia perlu kepada memang orang yang menghadiahkan itu mensyaratkan bahawa dia nak bagi kepada fulan bin fulan. Adapun pewarisan harta itu tidak perlu kepada ataupun kepada keinginan orang yang nak meninggal dunia tu, kerana pembagian harta pusaka ini sudah digariskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, semua sudah digariskan. Jadi semalam soalan berkenaan dengan pembahagian ataupun istilahnya hibah bersyarat. Tu guna istilah bahasa Melayu kita mungkin. Tapi kalau kita balik kepada perbahasan fiqh, itu dinamakan wasiat. Cuma apabila wasiat diberikan kepada orang yang dapat pusaka, contoh dalam soalan yang ditanya kepada saya semalam oleh cikgu, si suami dia ingin menghadiahkan sebahagian harta dia kepada si isteri selepas dia mati. Maksudnya kalau saya mati nanti 10%, 20% contoh daripada harta saya diberikan kepada isteri saya. Boleh atau tidak dari segi syariat? Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada orang yang mewarisi harta. Tidak ada wasiat kepada orang yang mewarisi harta. Maknanya berdasarkan kefahaman jumhur para ulama terhadap hadis ini, jumhur para ulama berpendapat hadis ini menunjukkan orang yang akan mendapat harta pusaka tidak boleh mendapat wasiat. Contoh yang dapat pusaka siapa? Isteri. Jadi isteri tidak boleh mendapat wasiat. Kalau dia buat wasiat pun terbatal. Kalau si suami meletakkan wasiat, wasiat terbatal. Sebab wasiat diberikan kepada orang yang berhak mendapat harta pusaka. Jadi tidak boleh. Wasiat boleh bagi kepada siapa? Wasiat boleh bagi kepada orang yang tak dapat harta pusaka. Dia ada anak angkat contoh. Anak angkat tak dapat harta pusaka. Dia ada kawan-kawan. Dia ada jiran. Dia ada sahabat baik. Dia nak bagi sebagian harta dia kepada orang tu selepas dia meninggal dunia.
maka baru boleh, kerana mereka yang mendapat wasiat ini tidak termasuk di dalam orang yang mendapat harta pusaka. Itu berdasarkan pandangan kebanyakan para ulama. Tetapi sebahagian para ulama berpendapat wasiat boleh juga diberikan kepada ahli waris, dan wasiat itu hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Kalau lebih, boleh juga sekiranya ahli waris izinkan. Jadi bila saya tengok balik, mungkin saya tak pasti di Malaysia ni pegang yang mana. Tetapi bila tanya soalan nakkan cara pengamalan kita, seakan-akan boleh memberikan wasiat kepada isteri, dalam keadaan isteri juga akan mendapat harta pusaka. Memang dia dapat 2 kali. Pertama, dia dapat wasiat. Selepas diambil hak wasiat, harta yang berbaki akan dibahagikan kepada ahli waris, termasuk juga isteri akan dapat sekali lagi. Jadi bila saya cek apa semua, rupanya di Mesir sendiri, sebagai contoh, apa yang dipegang oleh Jabatan Fatwa Mesir, mereka berpegang dengan pendapat sebahagian para ulama yang lain yang mengatakan boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau kita tengok dalam zahir hadis tadi tidak membenarkan, tetapi ada para ulama dengan ijtihad mereka berpendapat boleh wasiat diberikan kepada ahli waris, hatta kepada isteri, hatta kepada anak, boleh. Dan maknanya orang yang akan mendapat wasiat itu dia akan dapat 2 kali. Jadi berkemungkinan yang dilaksanakan juga di Malaysia adalah berdasarkan pandangan sebahagian para ulama yang lain. Cuma kalau orang tanya kita dalam mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Isteri tak boleh dapat 2 kali. Dia hanya dapat sekali saja, iaitu pembahagian harta pusaka. Jelas cikgu soalan yang semalam ditanya. Sebentar cikgu, takaful lain cikgu. Takaful bukan diambil pada harta si mati. Takaful harta yang lain. Dia ada 2 tu. Sekarang ni perbahasan hibah bersyarat yang dimasukkan ni, isu dalam takaful atau isu dalam saya faham. Dalam takaful, saya pernah tengok isu takaful ni. Takaful, istilah dia, duit itu dia sudah tabarruk, dia sudah hadiahkan kepada agensi tersebut. Betul cikgu? Betul Abang Mio Abang Mio kita orang kuat takaful kita, takaful Zurich Okey. Maknanya dia sudah tidak lagi memiliki duit tu. Jadi itu sebab tu duit takaful dia tidak akan dikeluarkan untuk harta pusaka. Yang saya faham tentang soalan yang ditanya ni berkenaan dengan duit peninggalan si mati. Tapi kalau duit yang diberi oleh takaful kepada isteri atau kepada anak-anak hasil perjanjian mereka sebelum tu, itu tak termasuk dalam pembahagian harta pusaka. Sama jugalah kalau satu orang dia nak hadiahkan kepada isteri dia, istilah macam seakannya takaful menghadiahkan kepada isteri yang si mati duit sekian. Jadi itu tidak termasuk dengan hukum miras, hukum pembagian harta pusaka. Yang dibincangkan yang saya sebutkan tadi ni adalah sekiranya si suami dia kata, baik, harta saya dalam bank dia sendiri, duit saya dalam bank ada 100,000, saya nak bagi 10,000 kepada isteri saya, yang selebih bahagilah ikut faraid. Dan dia ada agreement apa semua, boleh atau tidak, jumhur ulama tak membenarkan. Tetapi seakan-akan di Malaysia mengikut pandangan fatwa sebahagian para ulama yang membenarkan. Macam di Mesir ni berpendapat boleh harta peninggalan si mati diberikan kepada waris sebagai wasiat. Jadi dalam masalah fiqh ni, bila ada 2-3 pendapat contoh, jadi kerajaan berhak untuk memakai mana-mana pendapat yang bersesuaian dengan realiti setempat. Ra'yul hakim yajubul khilaf. Termasuk juga saya tengok berkenaan semalam lepas habis kuliah, sebenarnya kita ada bincang sikit tentang harta sepencarian. Dan rupanya dia sudah menjadi enactment dalam mahkamah syariah di Malaysia. Saya tak pasti seluruh negeri atau negeri-negeri tertentu. Saya tengok Selangor ya, di Perak juga ya. Jadi apabila sudah menjadi enactment dan dia digazetkan sebagai fatwa, maka ketika itu dia sudah jadi undang-undang. Jadi wajib untuk diikuti.
Walaupun pada asal dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang suami kalau dia beli dengan duit dia rumah itu, maka itu rumah dia. Dia tak ada istilah isteri nanti lepas suami meninggal rumah itu milik juga isteri, tak. Rumah itu akan diwarisi oleh semua ahli waris, termasuklah isteri. Jadi kalau saya tak pasti di Mesir dipakai yang macam kita atau tidak, atau ni ijtihad ulama-ulama kita di Malaysia, wallahu taala a'la wa alam. Tapi dia sudah menjadi enactment lah, dia sudah menjadi satu undang-undang yang dipegang di Malaysia. Dan maafkan saya sebab saya kurang juga mengetahui tentang realiti Malaysia. Saya kurang sikit pada Pak Tam lah. Kurang sikit pada Pak Tam kalau macam Pak Tam lebih menjiwai lah Mesir. Saya tu lama sikit je. Lama sikit je. Tapi Pak Tam lagi lama lah. Jadi bila lama di sana tu kadang-kadang ada beberapa hukum hakam yang berkait dengan muamalat. Contohnya saya tahu dalam mazhab Syafi'i, tapi realiti di Malaysia dipegang yang mana tu kena cek balik lah. Okey, alhamdulillah. Kemudian ada satu soalan semalam berkenaan dengan masih adakah yang menjaga nasab keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih adakah orang yang bernasab dengan nasab Nabi? Itu soalan dia. Okey, di Mesir dia ada satu institusi nama dia Niqabatul Ashraf. Satu institusi khusus yang menjaga keabsahan jalur keturunan Rasulullah SAW. Jadi kalau seseorang tu, sebab di Mesir dia ada keluarga-keluarga besar. Jadi kalau seseorang itu contohnya dia daripada keluarga Shaltut. Jadi daripada keluarga Shaltut dia pergi kepada wizarat dia pergi kepada Niqabatul Ashraf. Kira kata satu organisasi khusus yang menjaga nasab ahli keluarga Rasulullah. Jadi dia boleh tanya, kamu anak siapa? Datuk kamu siapa? Moyang kamu siapa? Jadi bila dia tengok tu, lalu dia kata okey, dia akan keluarkan satu kad menunjukkan memang orang ini adalah syarif, orang ini adalah daripada zuriat Rasulullah SAW, daripada Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Dia ada satu surat dokumen rasmi yang menunjukkan dia memang Ahlul Bait, ya. Tapi di Malaysia saya tak pasti adakah ada atau tidak. Kalau di Indonesia dia ada Niqabatul Ashraf juga. Kalau di di negara Arab rasanya macam di Maghribi juga ada Niqabatul Ashraf yang menjaga salah silah keturunan Sayyidina Rasulullah SAW. Tak pasti. Tapi biasanya Niqabatul Ashraf tu memang terkenal lah. Di Mesir ada, di tempat-tempat lain ada. Jadi mereka boleh tahu orang ni, dia, ayah dia, moyang dia, dia dapat lebih kurang 6-7 generasi ke atas, dia boleh terus sambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di Malaysia setahu saya tidak ada satu organisasi khusus yang memastikan orang itu betul-betul ahli keluarga Nabi ataupun tidak. Cuma secara biasanya bila dia keturunan Sayyid atau keturunan Syarifah, maka dia adalah orang yang bersama nasab dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga contoh macam di Perak ni, orang yang dia ni keturunan yang asalnya tok nenek moyang nenek-nenek di atas adalah Syarifah, kemudian berkahwin dengan orang biasa. Biasanya keturunan Nabi ni berkahwin sesama mereka. Sayyid kahwin dengan Syarifah, biasanya begitu. Cuma ada juga Syarifah yang kahwin bukan dengan orang Sayyid, bukan daripada keturunan Rasulullah. Jadi si perempuan keturunan Nabi tapi suami bukan keturunan Nabi. Macam di Perak dia akan ada satu gelaran iaitu Mio. Abang Mio kita juga daripada keturunan yang sama. Isteri saya juga daripada salah silah keturunan Mio. Jadi kalau di Perak ni masyhur lah, Mio sekian, Mio sekian. Tok Guru Silat Gayung pun Mio juga kan. Mio Abdul Rahman kalau tak silap saya. Jadi apabila kalau macam kefahaman sebahagian masyarakat kita, kalau moyang nenek tu ataupun seorang wanita daripada keturunan Ahlul Bait berkahwin dengan orang biasa, jadi keturunan dia tu tak dipanggil lagi Ahlul Bait. Itu yang dibezakan tu Sayyid Syarifah ataupun Mio, dan juga beberapa tempat mungkin guna istilah yang lain. Tapi kalau menurut pendapat guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Ahlul Bait ini orang yang bersama nasab dengan Nabi ni tak kisah sama ada dari jalur ayah atau jalur ibu atau daripada jalur kedua-dua sekali. Jadi sebab tu kalau di Mesir, contoh anak seorang Sayyid berkahwin dengan orang biasa, cucu dia tu tetap dianggap sebagai Ahlul Bait, sangat dianggap sebagai Ahlul Bait. Jadi macam di Malaysia tak pasti ada atau tidak satu organisasi khusus. Macam di Indonesia ada, dia ada satu Niqabatul Ashraf dia. Saya dengarnya ada. Tapi di Malaysia ni kita tahunya berdasarkan keluarga lah. Okey, Al-Jufri, okey dia ni Ahlul Bait.
Junaid, keluarga Junaid, dia Ahlul Bait. Macam di Perak biasa masuk dengan keturunan Jamalul Lail. Cuma Jamalul Lail di Perlis dia lain sikit. Dia nama yang sama tapi orang daripada keturunan yang lain, tapi tetap daripada Ahlul Bait. Keturunan Jamalul Lail, ataupun di Perak juga Said Sharifah di Perak, ataupun Mio biasanya juga Jamalul Lail. Jadi ada beberapa tempat yang tahu lah. Kalau punya saya ni, kalau yang sebagai petani Kelantan, Wan ni Tuan. Saya juga pernah dengar begitu. Macam di Kelantan dia panggil Tuan, Wan, Nik. Cuma Nik katanya dia bukan keturunan Rasulullah, tapi dia daripada keturunan raja. Tapi adalah macam di Perak yang masyhurnya memang Mio lah. Keturunan Mio itu memang masyhur. Hatta kalau kita nak tulis nama anak kita sahaja Mio pun tak dibagi lah. Macam keluarga isteri Datuk Mio Ahmad, Mio Baharun bin Mio Ahmad. Mari ke anak-anak tak tulis Mio, mari ke cucu nak tulis tak boleh dah. Dia proses undang-undang agak ketat untuk menjaga salah silah nama keluarga tu lah. Okey. Yang kedua, apakah masih boleh diramal seseorang itu berketurunan Rasulullah ataupun tidak? Masih boleh tak kita ramal? Tu saya tak pasti. Ada orang dia kata dia tengok mata pun dia tahu orang ni Ahlul Bait ataupun tidak. Wallahu alam. Dia memastikan nasab seseorang itu kena berhati-hati. Hatta kalau dia dengar orang cakap tapi tak pasti, eloknya tak payah. Tapi kalau memang dia tahu dia daripada jurai keturunan Rasulullah, ya, itu satu nikmat Allah Taala menganugerahkan dia bersama nasab, bertitih nasab dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi kalau mereka yang bukan daripada keturunan Ahlul Bait, bukan daripada keturunan Sayyidina Rasulullah, haram menipu mengatakan dia Ahlul Bait, dan ia satu dosa yang bukan main-main. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan penustaan ke atas saya, maka tempahlah, bersedialah dia dengan tempat tinggal dalam api neraka. Jadi yang bukan Ahlul Bait jangan tipu orang. Saya pun Ahlul Bait. Jangan saya pun daripada keturunan Rasulullah, itu kena berhati-hati sebab ia berkait dengan kita membuat penustaan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak masuk hadis kita hari ni. Dia daripada sumbangan kampung kita tu, yang saya faham lah sebab saya pun pernah ikut kursus tu. Dia sumbangan kita tu ada yang masuk dalam tabarru'an, ada yang masuk dalam dana personal investment account. Jadi lebihan dia di bank kita tu akan dilaporkan, dan itu tak masuk dalam dana tabarru'an. Jadi yang dana tabarru'an tu tak ada masalah lah. Yang ni yang lebihan tu dilaporkan, dan akhirnya nanti dia akan duit dalam personal investment account dia nanti. Jadi ada satu lagi risk account, risk fund. Okay, risk fund tu dia tak ta'awuni AFA lah, kalau istilahnya. Jadi yang tu tak, yang ta'awuni tu tak ada masalah. Yang ni, yang personal investment dan nama dia didahulukan antara, kalau masuk ada investment link tu, dia ada pelaporan, ada dapat keuntungan. Jadi akhirnya adakah yang ini dikira boleh dihibahkan? Secara amanah saya tak tahu, sebab sistem takaful tu yang diamalkan di Malaysia tu macam mana tu saya tidak mendalami. Itu kena panggil ustaz-ustaz kita yang memang melibatkan diri dalam bidang ini. Setiap takaful tu dia ada panel syariah dia. Jadi mereka ni mungkin kita kalau mungkinlah boleh cadangkan surau, Allahumma salli wa marhaban, boleh panggil untuk mereka tendahkan. Sebab setiap proses itu dia ada takyif syar'i dia. Jadi sama ada ia perlu dipusakakan atau tidak, itu kena tanya dia orang lah. Secara mendalam tu saya minta maaf, saya tidak tahu. Boleh cikgu Sebab tak boleh cakap tahu, kalau tak tahu kena kau tak tahu. Okey, alhamdulillah. Secara kasarnya selesai dalam isu yang dibincangkan semalam, dan kita ada beberapa masa lagi untuk kita meneruskan pembacaan hadis Rasulullah SAW, iaitu hadis yang ke-20 biiznillah, iaitu menceritakan tentang kelebihan bersedekah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu pada muka surat yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maksud radhiyallahu taala anhu tu iaitu Allah telah meridai beliau. Maksud dia kita memohon, ya Allah redailah Sayyidina Abu Hurairah. Ayat tu macam ayat penyata tapi hakikatnya dia adalah ayat doa. Dia panggil dalam bahasa Arab khabariyatul lafzi insyaiyatul ma'na. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Allah telah meridai beliau, iaitu ya Allah redailah beliau. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Yang bermaksud, barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji kurma kering. Nabi kata, barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji kurma kering yang diperolehi daripada pekerjaan yang baik. Maksudnya pekerjaan yang halal. Dia dapat kurma kering. Kurma kering tak. Di Malaysia kurma sampai kepada kita kurma basah. Kurma kering ni kalau nak makan tu kena tunggu dulu lah. Kena rendam dulu. Kalau kunyah tu kena pastikan gigi okey tak okey. Kan tercabut nanti kurma kering. Punggai korang pun sakit lah. Katanya kering sungguh. Dan memang kurma pada zaman Nabi dia akan dikeringkan juga. Sebab kurma basah lama-lama dia kering. Dan kering tu masih boleh dimakan. Tak tahulah di Malaysia, saya tak bisa tengok lagi kurma kering. Buka puasa kita semua kurma basah. Barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji kurma kering yang diperolehi daripada pekerjaan yang baik. Lalu Nabi SAW menyatakan satu hakikat dalam Islam. Allah tidak akan menerima melainkan hanya yang baik. Sebab itu sedekah dengan harta yang haram tidak diiktibar oleh Allah SWT. Dia meniaga dengan cara yang haram, lepas tu niat bersedekah. Ini bukan pembersihan duit ni. Tak lepas. Sesiapa yang memperolehi wang secara haram, dia wajib melepaskan diri dia daripada harta tersebut. Dia tak boleh miliki harta tersebut. Habis nak buat apa? Kalau dia kata saya nak bagi pada fakir miskin, ya boleh, silakan. Bagi pada fakir miskin untuk fakir miskin makan duit haram. Boleh? Yang haram cara dapat duit itu tidak haram. Cara dapat duit itu haram. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan orang yang ada harta haram bebaskan diri dia daripada harta haram tersebut. Maka dia boleh bagi pada fakir miskin untuk fakir miskin makan. Dia boleh sumbang untuk projek apa-apa, hatta untuk bina masjid. Saya pernah tanya pada guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut. Kata beliau duit haram boleh diberi kepada pihak masjid untuk buat masjid. Boleh, tak ada masalah. Secara hukumnya tak ada masalah. Walaupun kita agak tak elok sikit lah kan. Tapi secara hukum tak ada masalah. Sebab duit itu diperoleh secara haram. Orang yang memiliki wang yang haram, dia diwajibkan membebaskan diri dia daripada harta haram. Dengan apa cara sekalipun. Hatta bagi makan pada fakir miskin, hatta untuk membina masjid. Tetapi adakah itu dianggap sedekah? Ya, itu bukan sedekah. Itu adalah tindakan dia ingin membebaskan diri dia daripada duit haram. Jadi dia tak dapat pahala sedekah. Dia tak dapat pahala sedekah. Dia akan diberikan pahala atas dasar dia membebaskan diri dia daripada harta yang haram. Walaupun secara zahir macam sama je. Dia bagi duit pada orang miskin, macam sedekah. Hakikatnya ia bukan sedekah, tetapi dia adalah pembebasan daripada wang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah adalah baik dan Allah tidak akan menerima melainkan yang baik-baik. Okey. Hatta dalam korban pun, kalau kita korban binatang yang ada kecacatan, tidak diiktibar ia sebagai korban. Baru ni saya korban tu dia ada anak. Kan? Ada anak. Dalam mazhab Syafi'i tak sah.
korban tadi, tetapi sah tu sah sembelihan lah. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i mengiktibar binatang yang ada baby, dia dianggap itu satu keaiban dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak dianggap keaiban dalam mazhab yang lain. Lalu terus saya kata, alhamdulillah saya orang tak ada duit, jadi saya berpegang dengan mazhab yang mengatakan sah. Kalau tidak, jenuh teriak tu kan. Jenuh teriak tu tiap hari duk kawan dengan Cikgu Azizul. Cikgu Azizul boleh pulang balik ke duit? Mungkin saya boleh tanya begitu. Tapi kalau Cikgu Azizul nak bagi, okey je lah, kita belanja kawan-kawan makan lain. Okey. Jadi sesuatu yang dianggap aib tidak diiktibar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, selepas Nabi nak cerita siapa bersedekah seumpama satu biji buah kurma kering daripada pekerjaan yang halal, yang dia peroleh daripada cara yang halal. Lalu Nabi pun sebut, ingat, Allah tak akan terima melainkan yang baik-baik. Lalu Nabi sambung, sesungguhnya Allah akan menerimanya. Maksud dia menerima sedekah tersebut, menerima buah kurma kering tersebut yang disedekahkan tersebut dengan tangan kanannya. Maksud dia Allah terima dengan tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kepada dalam hadis ini satu perbahasan, iaitu sebarang ayat daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan menunjukkan Allah seumpama makhluk, beranggota badan, punya lokasi, punya ruang. Jadi sebagaimana kata Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau Jauharatut Tauhid, beliau telah buat satu kaedah, pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah daripada zaman Nabi sampai ke hari ini telah ada dikonklusikan oleh beliau dengan satu kenyataan, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Semua nas yang seakan-akan menunjukkan ada persamaan Allah dengan makhluk, awilhu, maksud dia jangan pegang makna yang zahir tapi pergi kepada makna yang lain. Awilhu aw fawwid, atau kamu serahkan kepada Allah. Lalu para ulama ketika menghuraikan kalam Al-Imam Al-Laqani ini menyatakan maksud serah kepada Allah iaitu kita bila baca ayat macam hadis seperti ini, Allah menerima dengan tangan kanan. Maksud kita kata mustahil Allah ada tangan kanan. Baik kita nafikan makna yang terzahir dalam ayat ini. Sebaliknya ada makna lain yang Allah Ta'ala inginkan, bukan bermaksud Allah mempunyai anggota badan. Okey, apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang seumpama Allah ini seperti makhluk, maka mereka ada dua cara untuk menyelesaikannya. Sama ada mengambil jalan yang paling mudah, mustahil ini makna yang Allah inginkan, tapi Allah sebut, tapi Nabi sebut, ada makna lain. Apa maknanya? Saya tak tahu, Allah yang sebut, Nabi yang sebut, Allah dan Nabi sajalah yang tahu. Tapi mustahil Allah inginkan Allah ada anggota badan. Mustahil Allah inginkan Allah bergerak daripada satu lokasi ke satu lokasi. Mustahil Allah punya sifat seperti makhluk. Sebab antara akidah yang kita pegang, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu benda pun yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada makhluk itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Taala bercanggah sama sekali dengan segala perkara yang baharu, iaitu segala makhluk. Jadi kalau kita lihat para ulama sewaktu melihat hadis ni sebagai contoh, saya sebut di bawah tu, menurut sebagian ulama mereka kata apa? Tangan kanan yang dinyatakan dalam hadis ini adalah simbolik kepada penerimaan sedekah tersebut di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana sebarang pemberian akan diterima oleh seseorang dengan tangan kanannya. Ini sikap sebagian ulama yang mengambil sikap untuk mencari makna yang mungkin ia adalah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut ulama yang mengambil pendirian, okey, ayat ini mustahil Allah ada tangan kanan. Bila sebut tangan kanan, memang ada tangan kiri pula ke? Jadi mustahil, ini bukan sifat Allah Taala. Mustahil, ada makna lain, serahkan kepada Allah. Dipanggil al-mufawwidun, mereka yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan makna yang Allah inginkan. Okey.
dalam nota kaki ini adalah pendirian sebahagian ulama lain. Mereka kata mustahil makna yang zahir itu ada makna yang lain. Okey, apa makna tu? Lalu mereka fikir, ijtihad. Mungkin betul, mungkin salah. Sebab tu sebahagian ulama lebih suka baik kita tak payah cari. Sebab mungkin silap. Kita sandarkan satu benda yang mungkin silap. Namun sebahagian ulama lain menyatakan tak ada masalah kalau tersilap sekalipun, kerana dia masih dalam ruang lingkup ilmu dan dia termasuk dalam perkara-perkara ijtihad dalam akidah. Jadi sebagian ulama faham, okey, tangan kanan Allah. Apa maksud Allah terima dengan tangan kanan? Akhirnya mereka, okey, kalau kita terima satu pemberian, kita terima dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Maknanya kita redha dengan pemberian tersebut. Kita berterima kasih, kita puas hati dengan pemberian tersebut. Lalu Nabi SAW ingin membuat satu perumpamaan betapa Allah menerima sedekah itu seumpama kamu puas hati dengan satu pemberian, kamu pun terima dengan tangan kanan. Tapi kalau terima dengan tangan kiri, macam kita alah benda sikit macam terima acuh tak acuh. Jadi sebagian ulama menyatakan maksud tangan kanan di sini adalah simbolik kepada penerimaan sedekah tersebut di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana sebarang pemberian akan diterima oleh seseorang dengan tangan kanannya. Adapun untuk kita memahami bahawa Allah Ta'ala mempunyai anggota badan, mempunyai anggota tubuh badan seperti tangan, muka dan seumpamanya, maka itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan kita beriman bahawa antara sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Ini konsep yang disebut oleh Al-Imam Al-Laqani dalam membuat satu kesimpulan pendirian ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Sebab kalau kita baca dalam hadis Rasulullah yang pelbagai, kita akan jumpa disebut di akhirat nanti ketika Allah SWT minta semua kita mencari siapa yang kita sembah di dunia dulu. Akhirnya sembah matahari cari matahari, yang sembah bulan cari bulan. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dalam hadisnya bahawa faja'a rabbuh, Allah pun datang. Faja'a Allah telah datang. Lalu Allah kata, aku Tuhan kamu. Kita akan kata, kamu bukan Tuhan kami. Kami akan tunggu sini sampai datang Tuhan kami. Lalu Allah datang sekali lagi. Apa maksud kita? Datang daripada satu tempat pergi satu tempat, lepas tu balik semula, lepas tu pergi balik. Seumpama macam ada pula pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ini, kata para ulama, ni mustahil. Okey, apa maksud hadis Nabi ini kalau ia mustahil? Ada makna lain. Apa maknanya? Bagi para ulama yang ingin selamat, mereka akan kata serahkan kepada Allah. Tapi dari sudut yang lain, ada para ulama dia cuba mencari apa makna yang mungkin diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka pun mungkin maksud dia begini, mungkin maksud dia begini. Okey? Banyak tuan-tuannya kalau kita baca dalam hadis, banyak disebut akhirnya Allah Taala menzahirkan betisnya, saq. Allah Taala ketika Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, ketika neraka Jahannam tanya pada Allah Ta'ala, hal min mazid, ada lagi tambahan tak? Dia dah penuh dah. Dia tanya pada Allah, ada lagi tak tambahan? Dia dah penuh. Lalu Allah Ta'ala pun memijak neraka Jahannam sehingga neraka Jahannam qat, cukup. Dia henyak begitu sampai penuh neraka tu. Jadi, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala henyak pula, tolak pula. Jadi ini mustahil bagi Allah SWT. Tetapi hadis ini hadis sahih. Dia betul sabda Nabi. Memang Nabi yang sabdakan, tapi makna itu mustahil bagi Allah. Jadi dia termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat, maka ada makna lain. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Okey, balik kepada hadis. Tengok juga ni dah apa. Okey. Kemudian setelah Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanannya, iaitu Allah menerima ibadah tersebut dengan penuh keredaan di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian kata Nabi, dia iaitu Allah Subhanahu Ta'ala akan memelihara sedekah itu
buat pemilik seumpama sebiji kurma kering tersebut. Maknanya seumpama kita benda kecil, kita bela sampai jadi besar. Kita bagi kawan kita anak kambing contoh, dia bela, dia jaga sampai besar. Kita bagi satu anak pokok, orang tu bela sampai jadi pokok besar. Jadi kata Nabi, kemudian dia akan memelihara sedekah itu buat pemilik seumpama sebiji kurma kering tersebut. Jadi kalau orang tu bersedekah sebiji buah kurma kering, sebiji kurma kering saja, Allah akan bela sedekah tersebut. Sampai bila? Kata Nabi, sebagaimana salah seorang daripada kamu semua memelihara falu miliknya. Apa dia falu? Falu dalam bahasa Arab ada dua makna. Sama ada anak kuda atau anak keldai. Jadi falu dalam bahasa Arab ada dua makna. Sama ada falu yang dimaksudkan anak kuda ataupun anak keldai. Lepas tu saya nak terjemah pun dah ada dua makna, kita pun tulis falu tu. Lepas tu letak di nota kaki. Sebab kalau kata anak kuda, anak keldai letak mana? Okey. Jadi seumpama sebagaimana salah seorang daripada kamu semua memelihara falu miliknya. Kita ada anak kuda contoh. Adakah bertahun-tahun dia tetap jadi anak? Tak, dia akan membesar. Daripada anak membesar. Kita ada anak keldai, mesti tak ada keldai. Himar, orang kata himar. Kita ada anak keldai, dia lama-lama dia akan besar kalau kita jaga dengan elok. Jadi kata Nabi, seumpama itulah Allah akan memelihara kurma kering sekian kecil itu. Allah akan bela sehingga sedekah itu menjadi seperti sebuah gunung. Maksudnya di akhirat nanti Allah akan sebut kepada kita, ni kurma kering yang kamu sedekah, yang sebiji kurma kering, inilah dia. Kita tengok seumpama satu gunung besar dia. Daripada kecil saja, tapi di sisi Allah, Allah akan gandakan pahalanya seumpama kita bersedekah kurma kering sebesar gunung. Itu baru satu kurma kering. Bayang kalau kita bersedekah dengan lagi banyak, maka lebih banyaklah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Okey, ini hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis yang ke-20 ni tuan-tuan, dia nak cerita kelebihan bersedekah. Jangan lokek untuk kita bersedekah. Jangan kita rasa ala ruginya sedekah, tak. Jangan lokek untuk bersedekah. Ada satu hadis Nabi SAW menyatakan setiap hari akan dua malaikat berdoa kepada Allah. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, seorang malaikat akan berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan sebahagian hartanya untuk keridaan-Mu, ya Allah, tolong berikan kepadanya ganti harta yang dia telah berikan tersebut. Maknanya orang yang bersedekah, dia di dalam doa para malaikat. Doa malaikat insya-Allah makbul. Sebab tu kita tak bisa jumpa lagi orang bersedekah lain kali dia jadi jatuh miskin. Rugi kan bersedekah, tak ada. Bahkan berkat lagi kita dengar ada. Seorang lagi malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada yang genggam hartanya, tak nak keluarkan, takut, genggam, bagi kepada dia ni kebinasaan. Beratlah doa yang kedua tu. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang bersedekah tidak akan rugi. Di dunia pun dia mendapat manfaat, iaitu hartanya berkat. Hatta zakat pun, zakat sebagai contoh. Zakat itu secara zahir macam keluar duit, tapi dalam masa yang sama az-zakah dalam bahasa Arab maksudnya an-numu. Duit itu akan berkembang. Secara zahir macam kurang, hakikatnya Allah akan mengembangkan duit itu. Jadi orang yang bersedekah akan dimuliakan oleh Allah SWT dan dia tidak akan rugi. Bayangkan satu orang yang bersedekah hanya dengan sebiji buah kurma kering. Bukan kurma basah, kurma basah sedap lagi. Ini kurma kering. Pada mata orang, kalau hari inilah ada orang minta sedekah, kita bagi silakan tuan. Dia ambil kurma tu mau dia campak kita balik. Kurang hajar tu. Tahulah, janganlah hina aku kata. Dia rasa tertekan, seakan-akan kita menghina dia. Dulu Sayyidatuna Aisyah pernah, orang ketua rumah Sayyidatuna Aisyah nak minta sumbangan. Anak, seorang ibu dengan dua orang anak perempuan. Sayyidatuna Aisyah buka, kata wanita tadi, saya sangat lapar, anak-anak saya lapar, ada makanan tak? Ketua rumah Nabi. Masa tu Nabi tak ada di rumah. Sayyidatuna Aisyah pun masuk di rumah, jumpalah kurma kering.
Satu. Itu je ada dalam rumah Nabi SAW. Tu kalau kita baca begini, Allahu Akbar. Nabi menyerahkan diri kepada Allah, dan kadang kalau Nabi mohon kepada Allah, turun makanan daripada langit. Tapi Nabi redha. Dan sikap Nabi tertular kepada para isteri Nabi. Subhanallah. Jadi akhirnya Sayyidatuna Aisyah tinggal satu kurma kering. Maknanya Sayyidatuna Aisyah pun tak ada makanan, Nabi pun tak ada makanan kebetulan masa tu. Lalu apa yang dibuat Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah kata, ini saja yang ada, silakan. Salatul Isya al-an. Salatul Isya al-an. Kena berhenti tu. Bisa. Lakin qarib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Sayyidatuna Aisyah bagi wanita tadi dah satu biji kurma je. Dia 3 orang yang lapar. Dia dan 2 anak perempuan dia. Dia kerat 2. Dia bagi pada anak pertama, dia bagi pada anak kedua. Dia lapar. Subhanallah. Maknanya satu ketika dahulu orang tak akan anggap itu satu penghinaan. Tapi kalau hari ini orang bersedekah, kita bagi 10 sen, dia pandang kita 2-3 kali. Miskin sangat korang ni, contoh kan. Tapi maknanya walau sekecil mana sekalipun pemberian tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran hadis ni, tak tahulah sempat sebelum azan atau tidak 3 pengajaran sini. Asalnya sempat, insya-Allah. Yang pertama, Allah tidak akan menerima sebarang sedekah sekiranya sedekah macam mana saya tulis sedekat tu boleh pula tersilap. Selama ni baca tak perasan, hanya baru perasan. Alhamdulillah. Aballahu an yakuna hunak kitabun laisa misla kitabihi. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah Ta'ala tidak akan menerima sebarang sedekah sekiranya sedekah, tak masih tersilap situ, sekiranya sedekah tersebut adalah hasil daripada pekerjaan yang haram. Jadi kalaulah seseorang itu dia memiliki harta yang haram, dia wajib membebaskan dirinya daripada harta haram tersebut. Yang kedua, jangan meremehkan sedekah daripada hasil yang halal walaupun nilainya adalah kecil pada pandangan manusia, seperti sebiji kurma kering yang disedekahkan. Tak payah kita hina. Nabi SAW pernah sebut, kamu bersedekahlah kepada jiran-jiran kamu walaupun hanya dengan kuah. Kalau kamu ada daging sikit sangat, okey, buat kuah. Sekurang-kurangnya kawan tu boleh ke hirup kuah, boleh ke cicah dengan roti. Kalau hari ni tuan-tuan, ketuk rumah jiran, ada apa Allah, saya susah? Memang tak susah pun, kuah je, isi tak ada. Masa jiran tu maki kawan tu kan? Tapi Nabi kata tak, jangan. Kalau orang tu ingin bersedekah, ingin memberikan hadiah walau sekecil mana sekalipun, tetaplah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang ketiga, sedekah yang diberikan secara ikhlas akan diganjari oleh Allah Taala dengan ganjaran yang berlipat kali ganda, sehingga orang yang hanya bersedekah dengan sebiji kurma kering pun akan memperolehi pahala sedekahnya seakan-akan dia telah bersedekah dengan sebiji kurma kering yang saiznya seperti saiz sebuah gunung. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, kalau wajibnya zakat lah. Bersedekah ini dia akan menggugah hati kita, dia akan melawan perasaan hati kita yang memang jiwa ini suka kepada tamak halaba. Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan dengan nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tak berhenti kita ni punya nak. Sampai bila? Sampai kamu ziarahi kubur. Maksudnya sampai kamu akan dihantar ke kuburan. Masa tu barulah kita tersedar, oh rugi aku tidak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, hari ni sedekah lagi senang. Boleh transfer, boleh tengok, boleh sangat-sangat mudah. Jadi kalau boleh tuan-tuan, bila kita dapat saja duit gaji, dapat saja rezeki, potong sikit, walau sedikit, walau mungkin RM10, walau berapa sekalipun, untuk kita bersedekah demi untuk melatih diri kita, demi untuk kita melatih diri kita. Al-Imam Lais Ibn Sa'd, orang Mesir, ulama Mesir, kata Imam Syafi'i, wal laisu afqah min Malik. Beliau ni, duit beliau punyalah banyak tuan-tuan, sampai cukup melebihi nisab, melampau-lampau, saya terlupa berapa tepat ni. Tapi beliau tak kena zakat. Orang jadi pelik. Duit banyak melampau-lampau, bukan sampai 20 dinar, beratus ribu dinar gambarnya. Memang patutnya kena bayar zakat, tapi tak wajib bayar zakat sebab tak cukup setahun habis untuk infak. Orang meniaga tapi dia suka infak. Dia meniaga, dia infak, dia meniaga, dia infak, sampai dia tak wajib keluarkan zakat walaupun duit dia memang sangat banyak. Moga-moga sedikit pembacaan hadis ini akan
memberikan manfaat kepada kita untuk menjadi orang yang jangan kedekut. Rugi orang yang dia mencari dunia tetapi dia tidak pula mencari perbekalan untuk alam akhirat kelak. Jazakumullahu khaira. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita dah tamat nampaknya. Kalau ada sebarang soalan mungkin boleh tanya pada keesokannya insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.